Selamat pagi kepada Dr. Zaini selaku pensyarah bagi kursus penggantar hubungan antarabangsa. Nama saya Melsimdani Francisca Mapom, nombor matriks BA 21110638. Saya merupakan ketua bagi kumpulan 8. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan mengenai bagaimanakah ideologi mempunyai kesan atau pengaruh yang besar terhadap hal ehwal antarabangsa. Seterusnya, dalam pembentangan kami pada hari ini, kami akan membincangkan mengenai 4 topik, yaitu topik yang pertama, pengenalan mengenai apa itu ideologi. Menurut Karl Marx, ideologi merupakan kesedaran palsu. Hal ini karena ideologi adalah suatu hasil pemikiran tertentu yang diciptakan oleh para pemikir itu yang ditentukan oleh kepentingan masing-masing. Topik yang kedua ialah objektif kajian. Dalam objektif kajian, kami akan membincangkan 2 lagi isu, yaitu kami akan menjelaskan mengenai latar belakang ideologi. Yang kedua, kami akan membincangkan mengenai mengenal pasti kepentingan ideologi terhadap hubungan antarabangsa. Manakala yang ketiga yaitu persoalan. Dalam persoalan, kami akan membincangkan bagaimana ideologi mempunyai kesan atau pengaruh yang besar terhadap hal ehwal antarabangsa. Dan yang keempat ialah kesimpulan atau penutup, di mana kami akan merumuskan secara mendalam atau menyeluruh mengenai tajuk pembentangan kami pada hari ini, yaitu bagaimana ideologi mempunyai kesan atau pengaruh yang besar terhadap hal ehwal antara bangsa. Sekian dan terima kasih. Ahli kumpulan saya akan melanjutkan pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Syuhada Ainul Fikri. Hari ini saya akan membentangkan mengenai takrifan dan latar belakang ideologi. Ideologi ini merujuk kepada kepercayaan yang menggerakkan satu gerakan politik dan sosial. But menurut Dewan Kamus Dewan, edisi ketiga plat, ia mentafsirkan iaitu ideologi adalah fahaman yang dipakai untuk sesuatu dasar pemerintahan. Okey, pada istilah ideologi atau sains idea yang berasal dari Perancis dan ia telah diciptakan pada tahun 1796 oleh Antoine de Saint-Exupéry dan ianya telah diadaptasi daripada epistemologi ahli falsafah terkenal iaitu John Locke dan Francis Bacon. Francis Bacon berpendapat bahawa sains idea bukan sahaja dapat meningkatkan pengetahuan manusia, tetapi ia juga dapat memperbaiki kehidupan. Ilmu idea adalah bertujuan untuk melayani masyarakat dan menyatupadukan mereka dengan menghapuskan segala prasangka dan mewujudkan perpaduan. Tetapi, ideologi ini membawa maksud atau makna yang berbeza kepada setiap individu atau penggunanya. Oleh itu, ia hendaklah pakai dengan sebaiknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya Nur Fisher binti Usman, nombor matrik BA 211088 akan menerangkan mengenai kepentingan ideologi terhadap aliran negara antarabangsa. Kepentingan yang pertama adalah mengelakkan berlakunya perpecahan ideologi antara negara. Hal ini dikatakan demikian kerana jika perpecahan berlaku antara negara akan mencetuskan peperangan yang akan mengakibatkan banyak kematian serta kerugian yang besar bagi sesuatu negara. Sebagai contohnya, hampir semua negara Eropah Barat adalah menyokong tegar liberalisme. Hubungan mereka dengan negara lain ditadbir oleh pertimbangan sama ada negara yang akan menjalin hubungan adalah negara demokrasi, liberal atau negara komunis totalitarian. Antara tahun 1945 hingga 90-an, negara ini menganggap penyebaran komunis sebagai suatu ancaman bahaya yang terbesar kepada manusia dan seterusnya menganjurkan penyatuan negara demokrasi menentang negara komunis. Perang dingin antara Amerika Syarikat dan USSR dahulunya juga merupakan perang ideologi. Amerika Syarikat cuba untuk mengukuhkan kuasa demokrasi di dunia dan melemahkan serta mengasingkan negara komunis, khususnya USSR dahulu.
Jelaslah di sini bahawa sekiranya berlaku perpecahan ideologi antara negara dapat mencetuskan perang yang besar antara negara. Kepentingan yang seterusnya ialah penggunaan terhad ideologi umum oleh negara-negara untuk mendapatkan matlamat kebangsaan mereka. Ideologi umum kebanyakannya digunakan untuk menghiasi tingkap matlamat kuasa negara. Ini terbukti daripada fakta bahawa walaupun menjadi juara liberalism yang paling kuat, Amerika Syarikat tidak teragak-agak untuk mempunyai hubungan terbaik dengan beberapa rejim totalitarian dan autoritarian serta diktator tentera seperti Pakistan sehingga menjejaskan kepentingan negara terbesar di dunia, demokrasi bekerja, iaitu negara India. Kepentingan ideologi yang seterusnya juga dapat memelihara salah satu cara hidup yang demokratik di dalam sesebuah negara. Hal ini dikatakan demikian kerana bagi negara Malaysia, rakyat yang sangat berpegang teguh dan patuh akan rukun negara kerana ia merupakan salah satu ideologi bagi negara mereka. Sebagai contohnya, perlembagaan negara dapat menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan hak untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan berpolitik rakyat dalam negara ini asalkan tidak melanggar undang-undang negara. Akan tetapi, hak-hak serta kebebasan yang diberikan ini tidak boleh disalahgunakan atas nama demokrasi untuk membakar perasaan perkauman atau bagi memusnahkan demokrasi. Apabila berlaku sebarang masalah yang melanda negara, kepentingan bangsa dan negara mestilah didahulukan dan kepentingan negara hendaklah diutamakan lebih daripada kepentingan sesuatu kaum atau sesuatu jika tidak kestabilan dan keselamatan negara akan terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Irfan bin Jamil dan merupakan salah seorang ahli daripada kumpulan 8. Pada hari ini saya akan membentangkan kesan atau pengaruh ideologi liberalism terhadap hal ehwal antarabangsa. Kesan atau pengaruh ideologi terhadap hal ehwal antarabangsa. Ideologi-ideologi yang terdapat pada masa kini masing-masing memberi kesan yang mendalam terhadap hal ehwal antarabangsa. Hal ini dapat dilihat dari segi kemajuan yang berlaku pada masa kini adalah disebabkan pengaruh ideologi-ideologi ini. Ideologi yang saya bentangkan pada hari ini ialah ideologi liberalism. Ideologi liberalism muncul sebagai falsafah politik pada abad ke-18 hasil pencarian untuk susunan dunia yang lebih aman. Menurut Dunn 2008, dari segi politik antarabangsa, liberalism dilihat sebagai unjuran pemikiran liberal dan prinsip yang diterima pakai dalam alam domestik di pelbagai peringkat. Seterusnya, setiap negara yang menerapkan atau mengamalkan fahaman liberalism adalah bermatlamat untuk memastikan mana-mana individu di sebuah negara mendapat hak dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Terdapat beberapa negara yang masih mengamalkan fahaman liberalism, antaranya ialah Amerika Syarikat, Jerman, dan beberapa negara yang lain. Akhir sekali, secara khususnya, ideologi liberalism adalah fahaman yang mementingkan kesejahteraan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika binti Zakaria, BA 21110099. Saya akan membentangkan tentang kesan ideologi terhadap al-ehwal antarabangsa. Antara kesan ideologi komunisme terhadap hal ehwal antarabangsa adalah berlakunya penindasan terhadap rakyat. Hal ini demikian kerana ideologi komunisme ini bersifatkan kekerasan di antara rakyat dan juga pemimpin. Selain itu, ideologi komunisme juga akan membawa masyarakat ke arah kehidupan yang tidak bermoral. Hal ini demikian kerana sifatnya yang etis membuatkan rakyat tidak percaya tentang kewujudan agama dan juga Tuhan.
Sebagai konklusi daripada persoalan yang telah dibincangkan ialah kami bersetuju dengan takrif dan definisi serta latar belakang ideologi, di mana ideologi ni dia memainkan peranan yang penting dalam sesebuah negara semasa berhubung serta berinteraksi dengan negara-negara lain ketika bekerjasama dalam menghasilkan kata sepakat ataupun ideologi baru dalam memajukan negara masing-masing untuk menggerakkan ekonomi maupun menjalinkan hubungan mesra. Ideologi telah memberi kesan serta pengaruh yang besar terhadap negara di dunia, di mana dapat kita lihat pada hari ini mereka saling bekerjasama dalam membantu untuk mengawal penyebaran virus COVID-19 telah menular di seluruh dunia yang telah mengorbankan jutaan nyawa manusia. Mereka saling bekerjasama dalam mencari penawar iaitu vaksin sebagai antibodi untuk melawan virus. Di samping itu, ideologi turut memberi kesan yang positif serta kesan negatif terhadap sesebuah negara. Sebagai contoh, ideologi komunisme yang telah dibincangkan diamalkan di Korea Utara memberi kesan buruk terhadap perkembangan mental rakyat mereka, di mana rakyat mereka dilarang ketawa selama 11 hari sempena memperingati kematian bapa Kim Jong-un. Diktator yang dimaksudkan pemerintahan yang kejam dan zalim ini telah lama dipraktikkan di Korea Utara. Manakala ideologi realisme merupakan teori hubungan antarabangsa dan merupakan cara pemikiran yang berbagai. Teori realisme ini berbeza dengan idealisme kerjasama liberalisme. Realisme juga selalunya berkaitan dengan real politik disebabkan kedua-duanya berurusan dengan penggunaan kuasa, pengejaran serta pemilikan. Realisme juga tidak seharusnya terikat dengan ideologi ini kerana ianya tidak berpihak kepada mana-mana ideologi sebagai faktor utama dalam tingkah laku sesebuah negara. Kesimpulannya, ideologi memberi kesan dan impak serta pengaruh terhadap hal ehwal antarabangsa, tidak kiralah impak yang baik maupun impak yang buruk terhadap sesebuah negara di dunia.